TV KPM. Siapa ambil ni? Siapa ambil ni? Akmal? Cikgu. Kenapa awak nangis? Tak adalah cikgu. Saya rasa ada orang buli saya lah cikgu. Ada orang ambil bekal makanan saya cikgu. Tadi saya diletak kat atas ni. Tengok-tengok je. Dah hilang cikgu. Bekal awak? Ah. Macam boleh tak ada, macam boleh hilang? Saya tak tahu cikgu. Dah lah tengah waktu rehat ni saya nak pergi makan. Tapi bekal makanan saya pun dah hilang. Saya nak makan apa ni cikgu? Saya rasakan cikgu. Ini mesti kerja Damia, Adriana, Imanina, Humaira. Saya rasa diorang lah cikgu. Betul ke dia orang yang ambil? Saya rasalah. Tak boleh ni kalau dia ambil, dah kategori bully dah ni. Akmal, tak apa. Akmal ikut cikgu. Kalau betul dia orang ambil, kita jumpa cikgu disiplin. And then kita bincang dengan mereka semua. Okey? Okey cikgu. Okey, sekarang Akmal dah makan belum ni? Itulah saya tengah lapar ni cikgu. Makanan pun tak ada, bukan makanan pun hilang. Macam mana ni? Okey, tak apalah. Jom cikgu belanja kat kantin. Yeay! Jom cikgu. Cikgu, saya nak makan kuih tahu goreng. Cikgu, kantin kan kat sana? Jomlah cikgu. Tak apa. Kantin tinggal nasi goreng je. Jom. Kantin datang sini? Tak, tinggal nasi goreng je kat kantin. Tak payah nak pilih-pilih. Jom. Oh. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Apa khabar murid semua? Sihat? Terbaiklah. Saya pasti murid-murid dah nampak dah kan siapakah guru yang akan mengajar kita untuk kali ini. Siapa dia? Betul tu, Cikgu Intan Baizur. Apa khabar Cikgu Intan? Baik. Akmal, apa khabar? Saya selepas cikgu dah bawa saya pergi kantin, belanja saya makan. Alhamdulillah cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Alhamdulillah. Okey. Cikgu, sebelum tu sabar dulu cikgu. Saya nak memperkenalkan terlebih dahulu jurubahasa isyarat kita. Inilah dia, Cikgu Nur Hayati. Apa khabar Cikgu Hayati? Baik, alhamdulillah. Okey, cikgu, katanya kita bukan bertiga cikgu, kita bertujuh. Mana lagi empat tu? Ini dia, cikgu akan memperkenalkan anak-anak murid cikgu. Siapakah mereka ni cikgu? Okey, baiklah Akmal. Saya bukan seorang di sini. Saya bawa lagi 4 murid saya dari sekolah SMK Tunku Syed Idros. Okey, kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama, murid saya adalah Adriana. Mana satu Adriana? Lambaikan tangan anda. Lambai Adriana. Okay. Ini dia Adriana. Seterusnya siapa tu cikgu? Okey, yang kedua adalah Damia. Lambai Damia. Lambai Damia. Itu dia Damia. Okey, yang ketiga adalah Aida. Lambai Aida. Dan terakhir sekali siapa tu cikgu? Yang terakhir sekali adalah Imanina. Lambai Imanina. Itu dia murid-murid yang akan bersama dengan kita kali ini untuk menengah rendah bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Cikgu! Ya. Muka cikgu, inilah yang yang ambil bekal makanan saya tu cikgu. Tak apa, nanti kita bincang dengan cikgu disiplin, okey? Okey. Baik, sebenarnya cikgu, ramai murid-murid tertanya-tanya kan. Apa kaitan gimmick kita tadi dengan mata pelajaran pendidikan kesihatan yang kita nak belajar kali ini, Cikgu Intan? Okey Akmal, hari ini kita akan belajar tajuk pendidikan kesihatan iaitu keselamatan yang bertajuk bully dan gangsterism. Oh, saya rasa ini merupakan satu topik yang murid-murid perlu memberikan penekanan kan cikgu kan? Ya, betul. Okey, jadi saya pasti semua pun dah bersedia. Jom kita mulakan kelas kita dengan Cikgu Intan. Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Okey, baiklah murid-murid di rumah dan murid-murid di studio. Okey, hari ini macam saya cakap tadi, kita akan belajar tajuk pendidikan kesihatan yang bertajuk keselamatan, bully dan gangsterism. Betul. Okey, baiklah. Okey, kita lihat dulu definisi bully iaitu serangan suatu pihak di mana penyerang lebih berkuasa dan mangsa tidak melawan untuk membalas. Dan tak ada reaksi untuk pemangsa tu balas semula. Akmal. Maksudnya di satu pihak saja. Ada satu individu ni, okey, dia bully kawan dia and then kawan dia tak balas pun. Dia tak balas apa yang kawan dia buat. Tu baru dinamakan
bully Akmal. Okey. Okay, ya. Yang kedua adalah gangsterism, iaitu kegiatan gangster atau kumpulan kongsi gelap dalam sesuatu kegiatan jenayah. Contohnya macam ada satu kumpulan, kumpulan gangster lah kan. Okay. Sekarang ni memang banyak kes kumpulan-kumpulan gangster, and then diorang akan buat kegiatan jenayah secara berkumpulan. Itu yang kita panggil gangsterism, Akmal. Baik. Okey. Okey. Jangan keliru pula kan apa definisi antara bully dan juga gangsterism ni cikgu kan. Ya, Walaupun betul. seakan sama tapi ada perbezaannya, betul? Ya, betul, Akmal. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu kategori bully. Okey. Nak tanya aku apa, Akmal? Tak ada cikgu, saya Tak kata ada. okey. Saya teruskan ya. Silakan. Semangat, Akmal. Okey. Alright, tak apa. Kita pergi kategori bully ada dua, secara verbal dan kategori bully secara fizikal. Kita pergi dulu kepada secara verbal. Yang pertama adalah mengejek. Mengejek ni adalah satu kegiatan bully yang biasa berlaku di sekolah. Okey, seorang kawan ni dia akan ejek kawan dia yang lain. Contoh ejek fizikal. Ejeklah apa yang dia nampak yang tak elok di mata dia, dia akan ejek kawan-kawan dia. Itu adalah bully secara verbal. Okey, yang kedua adalah mempersendakan. Lebih kurang juga dengan mengejek, cuma mempersendakan ni dia lebih dalam lagi dia punya ayat dia tu. Dia akan sendakan kekurangan kawan-kawan dia. So itu adalah mempersendakan. Yang ketiga adalah mencemoh. Mencemoh ni lagi kasar lah sebenarnya. Dia macam menghina kawan dia, Akmal. Betul. Okey, ada seorang murid ni, dia memang akan kawan dia lalu je, dia akan mencemoh ke, mengejek ke, Dia panggil lah persendakan. satu perkataan yang tidak elok. Ya, tidak Kan? elok. Alright. Okey, yang kita pergi kepada kategori bully secara fizikal pula. Okey. Okey, kat sini kita ada 5 kategori, iaitu yang pertama menolak. Okey, macam saya cakap tadi, bully ni adalah satu pihak sahaja. Okey, maksudnya contoh menolak ni, seorang murid ni dia jalan-jalan and then tolak kawan dia. Sengaja, dia sengaja. Secara Akmal. sengaja. Ya, secara sengaja. Dan kawan dia just tak ada reaction, berlalu pergi ataupun menangis ke, ataupun tak ada pergi apa-apa mengadu. tindakan. Ya, dia tak melawan. Dia satu hala sahaja dia punya bully tu. Okey, yang kedua adalah mengugut. Okey, mengugut kebiasaannya situasi mengugut ni macam seorang pelajar ni dia datang and then dia ugut kawan dia. Okey, sekejap lagi siap balik sekolah. Macam itulah, something ayat yang lain-lain lagi belakang, apa dia kejap lagi dia ugut kawan dia lah. Jumpa dekat tepi jalan ke, jumpa dekat parking basikal ke, macam itulah. Yang ketiga adalah ajak gaduh, Akmal. Ni biasalah ni. Biasa kebiasaan murid dia suka cabar-cabar kawan dia. Tak puas hati, jomlah Tak gaduh. pernah tunjuk hebat kan? Dia akan cakap tak puas hati, jomlah gaduh. Itulah ayat yang biasa yang diorang cakap untuk mengajak gaduh. Alright, yang keempat adalah memukul. Ini pun biasa berlaku di situasi di sekolah. Satu pihak saja yang memukul-mukul mangsa tersebut. Itu adalah kategori bully. Maksudnya pemangsa tu tak ada daya ataupun Tak ada keinginan. tindak balas ataupun reaksi. Ya, betul. Itu baru kita panggil kategori bully. Okey. Dan yang terakhir adalah mencederakan. Ni kes serius, Akmal, sebenarnya dah sampai mencederakan. Okey. Sampai pukul-pukul and then sampai berdarah ke, patah ke. Itulah sampai kategori mencederakan. Betul. Okey. Seterusnya, okey. mari kita tengok. Alright, situasi bully. Okey, baiklah. Sekarang ni kita dengar pula apa murid-murid kita pernah tak melihat ataupun mengalami situasi bully ni. Alright. Boleh. Jom kita tengok siapa nak ceritakan dulu situasi bully mereka. Okey. Kalau silakan. Okey, Damia. Silakan, Damia. Okey. Contoh Ini sebenarnya situasi contoh bully. cikgu kan? Ya. Okey. Silakan Damia. Contoh situasi bully yang pernah saya lihat adalah meminta duit kepada seseorang secara paksa. Oh, itu antara salah satu contoh bully, Ya, betul. cikgu kan? Bahasa pasarnya pau duit. Bahasa kasar, bahasa pasar dia. Pernah tak, Akmal?
tengok situasi macam tu? Dekat televisyen je lah cikgu kan. Saya Ya, tengok betul. kan insiden-insiden itu. Tapi kalau depan mata, tak pernah pula cikgu. Okey, walaupun dalam kategori bully tak ada meminta duit, tapi itu adalah satu kategori bully juga. Okey, meminta duit secara paksa. Okey. Betul, itu dia. Alright, terima kasih Damia. Okey. Cikgu, kita kena bagi ganjaran cikgu kepada Damia ni sebab telah memberikan contoh situasi buli kan? Betul. Akmal, tolong saya boleh Akmal? Boleh cikgu? Oh ya. Berapa? Satu kan cikgu? Satu dulu Akmal. Ya, saya menanti berapa ganjaran kita nak berikan kepada Damia. Damia yang ini Damia. Jadi Damia telah mendapat satu ganjaran kerana telah memberikan contoh situasi buli. Okey, kita tengok siapakah murid seterusnya nak berikan contoh situasi buli yang seterusnya. Silakan angkat tangan. Okey, Adriana. Okey. Situasi buli yang pernah saya lihat ialah sekumpulan gangster membuli seseorang individu dengan cara menolak dan memukul individu tersebut. Ya, betul. Itu adalah gangsterism. Okey, kumpulan gangster membuli individu yang lain. Okey, bagus. Adriana. Beri tepukan kepada Adriana tadi dan juga Damia. Lupa dah minta diorang tepuk tangan kan. Okey, jadi saya pasti kita memberikan satu ganjaran. Betul ke cikgu? Betul, Akmal. Okey, kepada Adriana. Adriana. Okey, seterusnya silakan. Okey, Aida. Silakan Aida. Contoh situasi buli yang pernah saya lihat adalah seseorang itu mengajak untuk bergaduh. Oh. Macam kategori bully tadi lah. Dia memang cabar-cabar kawan dia, ajak untuk gaduh. Okey, terima kasih Aida. Okey, satu ganjaran juga untuk Aida. Aida akan telah memberikan contoh situasi buli. Siapa lagi cikgu yang belum berikan contoh situasi buli ni? Yang terakhir sekali dah tentunya Imanina. Okey, Imanina, kongsikan. Contoh situasi buli yang saya pernah lihat adalah ejek-mengejek antara dua orang ataupun lebih. Ya, betul. Okey, ini adalah poin yang pertama tadi iaitu mengejek-ejek kawan dia yang lain. Betul. Yang mana bullying seterusnya boleh menurun kepada pergaduhan kan cikgu? Ya, betul. Kalau di sekolah bermula daripada ejek ni lah terus membawa pergaduhan. Betul tu. Jadi cikgu, satu ganjaran untuk Aida. Okey, tahniah diucapkan kepada keempat murid-murid kita cikgu. Okey, baik. Jadi kita nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua jangan ke mana-mana, selepas ini banyak lagi Cikgu Intan nak kongsikan kepada anda. Semua selepas ini dalam Menengah Rendah. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Menengah Rendah bersama dengan saya Akmal Nazri. Cikgu, saya nak belajar lagi lah cikgu mengenai bab ni. Boleh ke Cikgu Intan? Mestilah boleh Akmal. Jom kita sambung balik. Silakan. Okey, baiklah. Terima kasih Akmal. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya iaitu faktor membuli, dibuli dan gangsterism. Kita tengok faktor yang pertama Akmal. Okey, yang pertama adalah bagi menunjukkan kuasa. Maksudnya Akmal, contoh seorang murid ni dia suka tunjukkan yang dia tu paling berkuasa, paling besar. Contoh di sekolah tu kan, dia lah paling besar. Macam contoh ayatnya adalah abang kawasan dekat sekolah tersebut. Okey, untuk membuktikan dia adalah paling berkuasa dekat sekolah tu, dia akan bully kawan-kawan dia yang lain. Macam itulah lebih kurang situasi dekat sekolah Akmal. Okey. Kita tengok pula faktor yang kedua adalah bagi kepuasan diri dan memenuhi kehendak sendiri. Kebiasaannya Akmal, murid-murid ni dia suka tengok kawan-kawan lain tu menangis ke, down ke, rasa murung, so dia akan bully kawan dia untuk kepuasan dia sendiri. Biasanya lepas dibuli dia mesti akan rasa puas lah. Tak kisahlah dia kena denda ke selepas tu, yang penting untuk kepuasan diri dia sendiri. Kebiasaannya murid yang macam ni dia perlukan perhatian daripada kita sebenarnya.
So bila dia tak dapat perhatian dekat sekolah, Itu yang dia memberontak. secara memberontak tidak dan langsung. cari perhatian kepada orang lain. Walaupun tindak balasan dia dapat tu, kawan dia yang dibuli tu nangis ke apa ke, itu kepuasan kepada dia, Akmal. Okey. Kita tengok faktor yang ketiga pula adalah pengaruh rakan sebaya. Ini adalah betul ya, Akmal. Kebanyakan pelajar murid ni dia suka ikut kawan-kawan. Kadang-kadang kawan dia ajak, jomlah kejap lagi kita dengki si, contoh Akmal, dia tadi masuk toilet, macam tu. So dia suka ajak kawan-kawan, dan kadang-kadang kawan individu pelajar murid ni sebenarnya perwatakan dia baik, lemah lembut, tapi disebabkan rakan sebaya yang mengajak dia untuk berbuat perkara yang tidak baik, lama kelamaan dia akan ikut kawan dia tu. Memang betul, sangat pengaruh rakan sebaya. Okey, lagi-lagi di sekolah, kadang-kadang di rumah perwatakan dia senyap ataupun pendiam ataupun baiklah, tapi bila di sekolah kadang-kadang mereka ni boleh bertukar identiti. Daripada baik kat rumah, di sekolah berjumpa dengan kawan-kawan yang tidak baik, dan mereka terjebaklah dengan aktiviti yang tidak baik. Okey, dan yang terakhir, faktor yang terakhir adalah pengaruh media massa. Ini pun mempengaruhi juga sebenarnya, Akmal, ya. Macam mana tu, cikgu? Maksudnya sekarang ni kan kita banyak macam filem-filem yang memaparkan kisah-kisah buli, kisah-kisah gaduh, gangsterism. Betul, banyak kan? Banyak kan, Akmal, sekarang ni. So secara tidak langsung dia mempengaruhi juga macam pelajar murid ni dia nampak, and then dia akan dia nak cuba buat. Nak cuba, betul? Dia ada panduan dekat situ, dia tengok dekat filem. Nak cubalah buat besok. Betul, Akmal. Kadang-kadang tapi sekarang ni macam filem murid-murid ni dah kurang sikit tengok. Diorang biasa terdedah dengan media sosial. Itu lagi bahaya sebenarnya, cikgu. Ya, betul. Inilah yang murid-murid sekarang ni dia banyak habiskan masa dengan media sosial mereka. Dekat sinilah pengaruh terbesar mereka dengan melihat semua aktiviti yang tidak baik ataupun baik tu kurang sikit lah. Biasa dia akan terpengaruh dengan perkara yang tidak baik di media sosial mereka. Okey. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya? Okey, seterusnya, Akmal, kita teruskan dengan aktiviti yang baik. Aktiviti untuk segmen sekarang, iaitu padan. Sorry, Akmal. Ya. Maaf. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti, boleh tak Akmal tolong saya ambilkan warna untuk murid-murid saya di rumah. Di belakang. Di ni, cikgu. Di dalam talian ini, murid kita. Okey, baik, kalau kita dapat lihat di sini ada 4 warna merah, biru, kuning dan hijau, yang mana mereka kena pilih satu warna, dan warna itu akan mewakili mereka sehinggalah habis dengan soalan-soalan yang bakal diberikan kepada anda. Jadi, saya berikan teruslah, boleh, cikgu? Boleh, Aida dapat warna merah. Saya letak dekat sini. Okey, Aida warna merah. Lepas tu Adriana dapat warna hijau, dan selepas tu Imanina dapat warna kuning, dan terakhir sekali adalah Damia berwarna biru. Jadi saya dah letakkan mereka dalam 4 kategori warna yang berbeza, dan warna inilah yang akan mewakili mereka kan di setiap soalan yang bakal cikgu berikan. Okey, cikgu. Silakan. Terima kasih, Akmal. Kita teruskan kepada aktiviti kita yang pertama, iaitu padankan jawapan dengan kategori buli yang betul. Mari Okey. Kita tengok yang pertama, kotak warna biru. Siapa tadi yang warna biru, angkat tangan? Warna biru, cikgu. Damia, cikgu. Okey, Damia. Okey, soalannya adalah mengejek fizikal rakan. Itu adalah buli verbal ataupun buli fizikal, Damia? Buli verbal. Buli verbal. Pasti? Apa? Unbelievable? Buli verbal. Buli verbal, cikgu. Jawapan yang diberikan. Betul ke? Okey, kita tengok jawapan, Akmal. Betul, Damia. Akmal, lagi sekali tolong saya bagikan ganjaran untuk boleh, Damia. Okey, seterusnya, cikgu. Silakan. Seterusnya warna hijau. Siapa tadi warna hijau? Boleh warna hijau adalah Adriana, cikgu. Ya, Adriana. Okey, Adriana, soalan yang kedua adalah
menolak rakan sehingga jatuh. Itu adalah buli verbal ataupun buli fizikal. Adriana? Bully fizikal. Buli fizikal, betul? Betul ke? Betul. Okey. Alright, kita tengok jawapan. Kita tengok. Betul. Betul. Jadi, Okey, Akmal tolong bagikan satu ganjaran untuk Adriana. Okey. terbaiklah. Tolak Okey. tu kita sentuh. So, itu bermaksud adalah buli fizikal. Seterusnya soalan yang ketiga, warna merah. Siapa warna merah tadi angkat tangan? Warna merah ni cikgu. Aida. Aida. Okey Aida, soalan ketiga. Mengugut supaya rakan memberikan duit. Bully fizikal. Buli fizikal. Betul? You ke? Jom Jom kita kita tengok. tengok. Ya, buli. Mungkin Yeah. Akmal, masa dia ugut minta duit tu, dia sentuh kawan dia, cekik ke, tarik tangan dia ke, itu adalah kategori fizikal. Fizikal. Okey. Yang Okey. yang terakhir Jadi soalan. satu markah untuk ni kan? Betul cikgu? Ya, terima Okey. kasih Akmal untuk Aida. Sama-sama. Okey. Yang terakhir warna kuning. Siapa warna kuning? Semestinya adalah Imanina. Imanina. Okey. Okey Imanina, mempersediakan ibu bapa rakan. Itu adalah contoh buli verbal ataupun buli fizikal. Bully verbal. Buli verbal, pasti Pasti Imanina? Betul cikgu, dia pasti cikgu. Malu ke? Okey, tak apa. Kita tengok jawapan. Ya, mempersediakan ibu bapa rakan adalah buli verbal. Maknanya dia mengejek ke, mempersediakan ke, apa-apalah ayat yang mempersediakan ibu bapa rakan. Okey. Ya, baik cikgu. Settle dah. Okey, terima kasih Akmal tolong bagikan jarak untuk Murid-murid Imanina kita. tadi. Ya. Ini dia masing-masing telah memberikan orang kata tumpuan yang sepenuhnya dan menjawab dengan betul Ya, apabila soalan yang diberikan oleh Cikgu Intan sebentar tadi. Baiklah, kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Nak pergi mana tu? Kita belum habis lagi tau. Kita nak berhenti rehat kejap je. Selepas ini kita akan kembali lagi dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Nak pergi mana tu? Kita nak kembalilah dalam Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid tak sabar kan nak sambung balik kita punya pembelajaran kali ini. Cikgu Intan, kali ini cikgu nak kongsikan apa pula? Silakan. Okey, terima kasih Akmal. Untuk segmen kali ini, sebelum kita teruskan kepada segmen yang seterusnya, kita dengar dulu dialog dendam. Serius ni cikgu? Dendam. Okey. Silakan. Silakan. Yap. Yang mana murid-murid ini dah akan membacakan dialog tersebut. Betul cikgu? Betul. Okey, jom kita dengarkan. 1, 2, 3, action. Murid-murid. Ya. Adakah mereka yang mana satu watak saya? Diorang tahu ke cikgu? Adriana? Adriana? Mula. Hari demi hari, rasa sakit hati Taufik makin menjadi-jadi. Kemarahannya semakin meluap-luap. Setiap kali ternampak kelibat Hafiz, rasa marahnya datang. Bagaikan ada seseorang yang membisikkan kepadanya untuk melakukan sesuatu pada Hafiz. Kalau difikirkan, bukannya besar sangat teguran Hafiz itu. Hafiz cuma menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Salah dia juga. Kenapa dia hendak berfashion, buat gaya rambut ala model untuk datang ke sekolah? Hutang kita masih belum selesai. Kau masih marahkan Hafiz? Tidaklah, tapi menyampah tengok muka dia. Tak baik lagi mamat ni. Macam ni, aku ada peluang nak kenakan dia. Alamak, basikal pancit pula. Aduh. Pancit? Apalah ni. Ada basikal tapi tolak saja.
Itulah dia. Saya suka yang memegang watak Taufik tu, cikgu. Muka dia tenang je tapi dia lontar kan. Hehehe. Hutang kita masih belum selesai. Hehehe. Okey, apa-apa kita bagi tepukan dulu kepada diri anda, murid-murid. Kerana telah melontarkan dialog cukup baik sekali. Jadi cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan daripada petikan ini sebenarnya cikgu? Okey, sebenarnya Akmal, seperti situasi dialog ni, kita dapat lihat salah satu punca buli, iaitu dendam. Disebabkan dendam, menyebabkan si Hafiz dan Taufik ni buli pancitkan tayar basikal. Oh ya. Okey. Kita teruskan dengan slide seterusnya, Akmal, boleh? Betul. Yang mana ini kita boleh dapat dekat mana tu cikgu? Buku teks? Maafkan saya. Okey, dialog ni kita boleh dapatkan di buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tingkatan 1, iaitu bahagian Pendidikan Kesihatan muka surat 175. Okey, baik. Seterusnya, Cikgu Intan. Okey, seterusnya, Akmal. Okey. Kita pergi kepada kemahiran berkata tidak dan mengelak diri daripada dibuli. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu membuli. Okay. Katakan tidak kepada rakan yang mengajak anda untuk membuli rakan yang lain. Maksudnya, Akmal, kalau ada kawan cakap, jom kita pergi buli. Contoh, buli Akmal. Yang kawan yang dia ajak tu cakaplah, tak nak lah, tak baiklah, nanti kena tindakan disiplin, ataupun nanti kawan menjadi murung cakap dengan dia, tak baik. Okey, Akmal? Betul. Macam mana kita nak cara elakkan diri supaya tidak membuli rakan yang lain? Okey, kita hendaklah berkawan dengan rakan yang bukan daripada golongan pembuli. Maksudnya, kita pilih kawan lah. Kalau kawan yang kumpulan yang tidak baik, kita elakkan. Kita kawan dengan kawan-kawan yang baik, yang pandai, yang rajin, yang positif, yang mendengar kata. Sebab kawan-kawan tu mempengaruhi kita juga. Betul. Okey, Akmal? Alright, kita pergi yang seterusnya adalah dibuli. Okey, dibuli maksudnya kalau kita kena buli. Okey. Katakan tidak juga kepada rakan yang ingin membuli anda. Okey. Macam mana kalau kita kena buli? Kan ada individu lain datang kat kita nak buli kita. Dia cakap, janganlah buli. Jangan. Kebiasaannya pelajar ni murid ni terlampau takut dibuli dan diam. Kadang-kadang sampai tak bagi tahu siapa-siapa, Akmal. Termasuklah ahli keluarga sendiri, bukan? Ya, betul. Takut nak bagi tahu ibu bapa, takut nak bagi tahu cikgu, takut nak bagi tahu kaunselor, takut nak bagi tahu kadang-kadang biasa rakan baiklah, sahabat mereka pun dia takut nak bagi tahu. Sebab apa, Akmal? Sebab dia takut nanti pembuli tu akan datang buli dia lagi kalau dia mengadu. Sebab itulah mereka ni diamkan diri sahaja dan tidak melawan. Tak melawan tu betul dah, Akmal. Cuma kena bagi tahu apa yang dialami supaya cikgu boleh bertindak, ibu bapa boleh tolong. Betul, Akmal? Okey. So macam mana kita nak buat kalau kita kena buli? Okey, kita laporkan kepada guru lah. Macam saya cakap tadi, kita kena bagi tahu guru. Kalau kita malu, kadang-kadang cikgu ni nampak garang, kita apa, kita boleh jumpa kaunselor. Kaunselor ni tugas dia, Akmal, dia menasihat pelajar-pelajar yang ada masalah, ada apa-apa je lah, masalah disiplin ataupun masalah diri sendiri, ataupun dia tak nak cerita dengan siapa-siapa, dia boleh jadi syarik kaunselor di sekolah. So kalau kena buli, kena laporkan kepada cikgu. Ataupun malu, ceritalah dekat siapa-siapa yang awak percaya. Betul. Okey? Yang last sekali adalah gangsterism. Okey. Katakan tidak kepada kumpulan gangsterism lah, ataupun kumpulan gangster ni datang dekat awak. Jom, Akmal, masuk kumpulan kita. Nama kumpulan kita Jerong, contoh. Jerong, kumpulan gangster kan. Saya bahasa Melayukan dia Jerong. Okey? Jom kita masuk kumpulan Jerong. Nanti kita bolehlah jadi contoh abang kawasan dekat contoh nama kawasan apa, Kampung Pisang ke. Jom kita ni jadi contoh abang. tau. Contoh tau. Ya, contoh. Ya. Kumpulan Jerong di Kampung Pisang. Bolehlah kita
Menjajah Bukan pula. menjajah cikgu. Kita boleh tawan kawasan tersebut. Terima kasih Akmal. Supaya kita dapat apa cikgu? Dapat mengumpul duit-duit daripada orang-orang penduduk. kampung kat situ. Ingat, ini contoh ya. Contoh ya, murid-murid kat rumah. Okey, betul Cara cikgu. ni macam mana kita nak elak diri Akmal? Janganlah kita sertai Betul. kumpulan apa tadi tu, jerung dia. Kumpulan jerung. Kumpulan gangster jerung tu kan. Gangsterism ni. Kalau dia ajak, kita cakap tak nak lah. Saya nak masuk kumpulan Korea sekolah. Alhamdulillah. Macam itulah kita pilih kawan. Tak nak Yeah. masuk kumpulan gangster, kita masuk kat sekolah ada kumpulan nasyid. Jelas kita masuk kumpulan nasyid. Marhaban. Marhaban. Macam Ya, itulah. banyak Okey? lagi sebenarnya. Okey, baik cikgu. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti. Okey. Seterusnya. Baik. Alright. Okey, aktiviti kali ini soalannya adalah nyatakan cara mengatasi dibuli, membuli dan gangsterism. Yap, dan diingatkan sekali lagi cikgu Yap. murid-murid ini telah diberikan rumah warna mereka. Betul. Ada warna merah, kuning, hijau dan biru. Jadi mereka ini murid-murid di dalam talian ini cikgu, mereka akan menjawab mengikut warna yang telah diberikan. Okey cikgu, jom tengok soalan yang pertama. Baiklah. Kita teruskan soalan yang pertama. Warna merah. Siapa warna merah, Kemal? Tolong saya. Aida. Aida. Okey. Untuk pihak ibu bapa, apa cara mengatasi yang boleh kita buat terhadap pelajar yang dibuli ataupun gangsterism ni, Aida? Apa dia? Silakan Aida. Ibu bapa perlu mendengar masalah anaknya dan ibu bapa juga boleh menjadi prihatin terhadap anak-anak. Cara Aida memberikan jawapan tersebut seperti pakar motivasi. Okay, kita tengok jawapan dia, Akmal. Yap, kita tengok. Cantik sekali. Betul, Akmal. Kadang-kadang pelajar... okay, Akmal boleh tolong bagi saya reward untuk... Aida. Aida. Kita bagi 2 lah, boleh? Dua, cikgu? Dua, sebab ada boleh, dua. Cikgu. Okey, mungkin jawapan cikgu boleh baik. terangkan jawapan Okey. yang diberikan oleh Aida tadi. Kebanyakannya, Akmal, ibu bapa ni adalah peranan paling besar sekali dalam kehidupan anak-anak mereka. Okay, kalau kita kebiasaannya, kalau anak-anak ni dia suka bercerita ataupun dia sentiasa berkongsi masalah kepada ibu bapa mereka, emosi mereka lebih terkawal, Akmal. Ya. Kadang-kadang pelajar ni dia suka mengekspresikan dia punya emosi dia kepada orang lain. Betul. Itu yang ada kejadian buli tu, Akmal. So kalau kita sangat rapat dengan keluarga dan kita kongsi masalah dengan keluarga, kita kegiatan buli ni boleh dikurangkan. Dibendung juga ya, kan? dah boleh dibendung. Ya, dan secara tidak langsung boleh mengeratkan silaturahim antara anak dan juga ibu bapa. Ya, betul tu, Akmal. Okey, seterusnya, Akmal, kita pergi kepada warna hijau. Warna hijau, Adriana. Silakan, Adriana. Okey, kita tengok apa yang kita untuk guru, apa yang cara kita boleh mengatasi buli dan gangsterism ni. Ni, Adriana, silakan. Yap. Okay, pertama, guru boleh menjadi prihatin. Okey. Yang kedua, membentuk sasiah murid-murid dekat sekolah. Betulkah, Akmal? Saya sangat setuju dengan jawapan yang diberikan oleh Ustazah Adriana kita. Okey, mari mari kita lihat jawapan dia, ya. Okey, menjadi guru yang prihatin dan bentuk sasiah di sekolah. Ya, saya... Okey, sebelum tu, Akmal, bagi ganjaran dulu dekat Adriana. Berapa? 4? 2. Okey. Alright, 2. Sambil-sambil saya meletakkan ganjaran itu, cikgu boleh terangkan. Silakan. Okey, saya sebagai guru di sekolah semestinya jadi guru yang prihatin kepada murid-murid kita kat sekolah. Okey, kadang-kadang murid-murid dia tak selesa bercerita dengan ibu bapa, datang dekat guru. Ya, Kemal. Dia kadang-kadang mereka ni kita ada pelbagai perangai, pelbagai keadaan murid. So jadi kadang-kadang murid ni dia selesa cerita dengan cikgu yang dia percaya. Okey. So guru mestilah jadi guru yang prihatin, sama-sama membantu ibu bapa di rumah membentuk sasiah pelajar di sekolah. Ya, dan itu cukup penting, cikgu. Ya, kan, betul, sangat sebenarnya. penting. Okey. Seterusnya, Akmal, kita pergi kepada warna biru. Siapa warna biru, Akmal? Warna biru, cikgu. Damia. Silakan. Yang akan memberikan jawapan dalam kategori rakan. Silakan, Damia.
Menjadi rakan yang baik seperti sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Okey. Betul? Betul Damia. Kita tengok jawapan. Menjadi rakan yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Okey, sebab tu bagi satu ganjaran untuk Damia dulu Akmal. Okey, satu ganjaran cikgu. Ya, betul. Okey. Baik. Kita sebagai rakan, macam saya cakap tadi, kita kena jadi rakan yang baik. Jangan jadi rakan yang suka mengajak kepada yang tidak baik. Betul. Buat benda yang tidak elok, benda-benda yang negatif cikgu kan. Jangan ajak kawan. Okey. Seterusnya last sekali untuk masyarakat iaitu warna kuning. Siapa warna kuning tadi? Terakhir sekali. Iman semestinya tidak lain tidak bukan I to the M to the A to the N to the I to the N to the A. Iman Nina. Silakan bagi kategori masyarakat. Memupuk masyarakat yang makmur dan harmoni, membantu jika ternampak orang yang dibuli. Betul ke tu? Tepat dan padat saya rasa tu cikgu jawapannya. Jom kita lihat jawapan dia. Okey, memupuk masyarakat yang makmur dan harmoni. Okey, betul. Iman Nina bagi 2 jawapan, kita bagi 2 ganjaran. 2 ganjaran. Cikgu, apa yang dimasukkan dengan memupuk masyarakat yang makmur dan harmoni ni sebenarnya cikgu? Secara jujurnya kita memang susah untuk memupuk masyarakat sebab masyarakat tu besar kan Akmal. So apa yang kita boleh buat dengan ada program-program di televisyen, macam mana kita nak memupuk masyarakat kita supaya jadi masyarakat yang prihatin kepada masalah-masalah. Contoh kalau kita nampak dekat dekat di luar sekolah ada pelajar sedang dibuli. So kita sebagai masyarakat kenalah bagi tolong, bukan tengok ataupun rakam. Biasanya rakam dulu. Tak tahulah tolong ke tidak. Yang penting rakam dulu. Rakam dulu baru tolong. Jangan buat perkara itu ya. Itu adalah perkara yang dilarang sama sekali. Kita kena bantu mangsa tersebut sekiranya mengalami kesusahan kan. Jangan rakam dulu. Itu perkara yang tidak baik tau sebenarnya. Betul kan cikgu? Betul. Itulah tanggungjawab masyarakat. Kalau kita nampak ada kegiatan buli atau agresionisme di mana-mana yang masyarakat nampak lah. Baik cikgu. Okeylah. Seperti tadi Damia ada mengatakan untuk menjadi rakan yang sentiasa mengajak ke arah kebaikan. Sebab itulah saya rakan dia yang cukup baik akan memberikan lagi satu ganjaran kepada Damia. Jadi nampak tak? Wah, dah sabar rata dah ni cikgu. Ya ke? Mereka ini memang cukup hebat dan dengan katanya mereka akan diuji lagi. Tapi semuanya selepas ini dalam menengah rendah. KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Mendengar Rendah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti murid-murid pun dah tak sabar ni. Cikgu Intan nak belajar lagi, Iya, sabar. Kita akan sambung balik kelas kita, cikgu. Jom kita sambung balik, cikgu. Okey, Akmal, kita pergi statement yang seterusnya. Kita lihat kesan dibuli dan kesan membuli. Okey. Kita tengok yang pertama dulu, kesan dibuli iaitu mangsa lah. Dia kena buli, mangsa. Dan yang pertama iaitu kurang keyakinan diri. Ni betul ya Akmal, kalau kita kena buli, untuk seterusnya kita kena bila datang sekolah, melangkah ke sekolah je dah rasa berat. Dia dah kurang keyakinan diri. Kita nak pergi sekolah. Sebab dah takut kena buli lagi. Keyakinan memang kurang. Dia kadang-kadang jadi pendiam dekat sekolah, dekat kelas. Macam tu. Kesan yang kedua adalah kemurungan. Memang kalau kena buli, murid tersebut akan jadi murung, Akmal. Betul. Sampai kadang diam, dalam kelas tunduk, tak nak bercakap. Memang nampak daripada ekspresi wajah mereka yang mereka adalah kemurungan. Okey, seterusnya apa lagi tu cikgu? Seterusnya gangguan mental. Kalau Akmal nak tahu, di sekolah sekarang murid-murid kita pun dah ada kena anxiety. Anxiety attack orang panggil. Anxiety attack, panic attack. Percaya tak Akmal? Sebenarnya mereka di usia yang muda pun dah kena anxiety attack. Inilah salah satu punca kenapa mereka diserang penyakit sedemikian, iaitu dikena buli. Dan yang keempat adalah sampai mencederakan diri.
Kadang-kadang kalau tahap seseorang emosi seseorang pelajar murid tu tak boleh kawal, dia sampai contoh buat benda yang tidak sepatutnya, cikgu. Macam mencederakan diri, saya tak tahulah. Mencederakan diri menggunakan peralatan tajam. Jadi ingat tahu, murid-murid di rumah maupun murid-murid di dalam talian, jangan sesekali melakukan perkara tersebut. Mungkin kita rasa itu perkara betul, tetapi ia akan memberikan satu kesan negatif di dalam hidup anda sebenarnya. Abang marah ni tau. Saya tegas. Betul tu Akmal. Mereka rasa benda tu mungkin kepuasan untuk mereka mencederakan diri, tapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar dan sangat dalam hidup mereka. Ya, betul. Kita dengar last sekali Akmal dengan lebih teruk sekali kalau ada yang sampai ingin membunuh diri. Ya Allah, inilah salah satu perkara sebenarnya, cikgu, kan. Kita minta jauh sangat kepada mangsa-mangsa yang dibuli. Betul. Kan, kerana boleh pergi ke arah itu, cikgu. Sebab kita lihat kenapa sampai kadang-kadang kita tertanya dengan diri sendiri, betul Akmal, kenapa sampai nak bunuh diri? Sedangkan kita tak tahu setiap emosi individu ni berlainan, Akmal. Ada yang kuat. Ada yang kuat. Ada yang kuat, ada yang tidak, ada yang boleh berfikir panjang, ada yang berfikir jangka masa pendek. Sebab tu sampai membunuh diri. Jadi murid-murid di rumah dan studio elakkan daripada membuli kawan. Sebab memang tidak ada apa-apa pun kebaikan. Kita buli orang memang tidak ada apa-apa manfaat dan tidak memberikan apa-apa keuntungan kepada diri anda yang suka sangat buli orang tu. Okey, ingat. Kita dah tengok apa kesan kepada mangsa. Kita rasa kita kalau dah buli kita puas hati. Tidak. Kita tengok kesan kepada pembuli. Apa yang awak dapat kalau awak buli kawan awak? Yang pertama, tindakan disiplin. Kalau rakan yang kena buli tu dia mengadu dekat cikgu ke, mengadu dekat ibu bapa dia ke polis ke mana-mana, anda tidak boleh lari, mesti kena tindakan disiplin. Okey, yang kedua, bila dah kena tindakan disiplin, kebiasaannya kalau kami sebagai guru-guru akan rujuk pembuli ni kepada guru kaunseling. Ya, guru kaunseling. Kita akan macam saya cakap tadi, mungkin mereka ni perlukan perhatian. Jadi kita akan tarik bagi nasihat secara lembut lah, maknanya bagi nasihat. Okey. Yang ketiga, kalau betul-betul didapati bersalah, pembuli tersebut akan digantung sekolah. Biasa gantung sekolah tu dalam 2 minggu, 14 hari macam tu lah, kalau dah betul-betul didapati bersalah. Dan seterusnya, kalau dah gantung sekolah, lepas tu dia buat lagi, Akmal. Betul-betul ni kan. Dia akan seterusnya, kalau kena tindakan disiplin, dia akan dibuang sekolah. Betul. Dibuang sekolah. Okey. Dan akhir sekali, ini yang paling ekstrim, yang paling dahsyat, tahap yang tertinggi. Kalau anda masih lagi nak buli, apa dia tu, cikgu? Silakan. Ni biasa kalau ada dia akan ditangkap dan dipenjarakan. Biasa kalau ditangkap ni, Akmal, dah campur tangan daripada ibu bapa mereka. Maksudnya ibu bapa yang mangsa tu, dia buat aduan ke polis. Kemudian pembuli tu selepas dah gantung sekolah, dah buang sekolah, last sekali dia akan tangkap dan dipenjarakan ataupun masuk sekolah juhana. Untuk yang bawah umur lah. Okay. Jadi mungkin ini adalah salah satu perkara yang murid-murid tidak tahu apakah kesannya sekiranya anda merupakan pembuli. Tapi nampak tak, walaupun nampak setakat ditangkap dan dipenjarakan, tapi ianya akan memberikan satu kesan yang cukup gelap sebenarnya untuk masa depan anda. Okey, cikgu, seterusnya apa yang cikgu nak kongsikan? Sebab kita tahu dah kan kesannya. Ya, betul. Terima kasih Akmal. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti lah seperti biasa. Mari kita lihat aktiviti. Sorry. Kita pergi kepada Keratan Akhbar dulu. Jom kita tengok, cikgu, apakah yang cikgu nak kongsikan melalui Keratan Akhbar. Ini yang berita-berita yang dilaporkan dah telah masuk kepada berita lah. Contoh kita tengok, kita ada 5 remaja gadis-gadis gangster. Macam saya kata lah, kumpulan-kumpulan gangster. Ni dah sampai kena tangkap lah ni. Bisa tangkap, semestinya akan keluar berita. Okey, seterusnya kita akan ada berita mengenai 6 murid yang membuli rakan yang lain. Maksudnya 6 orang buli seorang. Yang ketiga ada usah diam dibuli pelajar. Ini yang saya cakap, Akmal. Kalau kena buli, jangan diam.
Betul. Kita kena bersuara. Kena bersuara, kena bagi tahu. Baru dapat tindakan. Baru kita boleh ambil tindakan seterusnya dan seterusnya. Okay, kita jangan biarkan pembuli ni berleluasa. Okay, dan yang terakhir sekali, Kelata Akhbar, kes buli jadi jenayah di sekolah. Betul, buli ni merupakan satu jenayah dah sekarang di sekolah. Satu kesalahan yang agak tinggi di sekolah. Iaitu agak serius kan? Ya, agak serius di sekolah, kes buli. Okey, baik. Inilah dia. Seterusnya baru kita masuk aktiviti Akmal. Okay, aktiviti yang terakhir adalah nyatakan tindakan dibuli, membuli dan gangsterism. Ya, dan seperti biasa mereka telah pun diletakkan di rumah warna masing-masing, merah, kuning, hijau dan juga biru, yang mana mereka bakal diberikan soalan oleh guru mengikut rumah warna yang telah diberikan. Okey cikgu, jom kita tengok. Okey, jom kita teruskan. Soalan warna merah. Siapa warna merah tadi? Aida. Aida. Okey, Aida dibuli secara verbal. Okay. Apakah tindakan? Mengabaikan ejekan kawan ataupun memberi tahu kaunselor. Okey. Itu je jawapan. Ada lagi tak? Ada lagi jawapan? Tak ada. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jom. Abaikan ejekan kawan dan mengadu kepada kaunselor ataupun guru. Betul. Dua ganjaran untuk Aida. Okey. Macam kita lihat apa tindakan kita? Kalau kita kena bully secara verbal. Dua. Okay. Dua ganjaran. Okey, abaikan. Sebenarnya pembuli ni kalau kita buat tak dengar ataupun abaikan ataupun tidak endahkan. Tidak endahkan, lama-lama dia macam tak best lah, tak ada rangsangan. Dia akan lama dia cakap tak best lah kita bully orang, kita tak payahlah bully lagi, tak best lah, tak ada rangsangan. Macam tu dia akan rasa dia kan nak kepuasan. So dia nak bully orang supaya dia mendapat balik respon yang dia nak. Tapi malangnya respon yang dia terima, alah, tak seronok lah bully. Dan dia pun tak naklah jadi bully, bukan yang seronok pun. Betul cikgu? Betul Akmal. Yes. Okey. Yang seterusnya warna hijau. Siapa warna hijau? Warna hijau. Ya Adriana. Ya Adriana, silakan. Okey Adriana, apa tindakan kalau dibuli secara fizikal Adriana? Ya. Mangsa kena lari ke tempat yang selamat ataupun dan dia kena laporkan kepada guru disiplin. Okey. Nak ke nak dan? Nak ya. Okey, itu dia jawapan diberikan, iaitu lari ke tempat selamat dan laporkan kepada guru disiplin cikgu. Betul ke? Jom kita lihat jawapan. Okey, lari betul Adriana. So 2 ganjaran juga untuk Adriana. Okey. Salah satu cara lah kalau kita kena bully, kita kita takut, kita rasa tak selamat, kita lari ke tempat yang selamat. Contoh lari ke bilik guru ke, lari ke yang ada orang lah, yang ada orang ramai. Biasa lari kepada guru lah, lari ke bilik guru supaya kita terus dapatkan perlindungan. Okay? Betul tu. Dan seterusnya laporkan kepada guru disiplin. Kena bully je, lari terus. Lari, pergi dekat cikgu. Ya, kalau boleh lari ke tempat selamat, bukan bermakna anda kena lari ke tempat yang tidak ada orang. Ya. Itu sebenarnya bahaya kan cikgu? Ya, betul. Ingat tau. Okey, baik, seterusnya. Seterusnya warna kuning. Apa tindakan kepada pembuli? Ya, siapa warna kuning? Kuningnya adalah Imanina. Okey, Imanina teruskan. Okey. Memilih kawan yang betul dan tidak terpengaruh dengan pembulian lain. Okey. Tu je, ada lagi tak Imanina? Tak ada. Tak ada. Kita tengok jawapan dia. Okey, betul, memilih kawan yang betul. Berulang-ulang kali saya kata, kita kena pilih kawan yang betul dan tidak terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak baik. Okey, 2 ganjaran untuk Imanina. Okey, dan yang terakhir sekali. Terakhir sekali warna biru, iaitu Syafiqah. Oh, bukan, maksud saya Damia cikgu. Syafiqah pula. Okey, silakan Damia. Mewujudkan kumpulan yang harmoni, melaporkan kepada polis. Okey. Ada lagi? Ada betul lagi? Ke ni? Tu je. Okey, kita tengok betul tak jawapan Damia? Wujudkan kumpulan yang harmoni dan laporan kepada polis. Biasanya Akmal, kalau gangsterism ni dia ada kumpulan dekat luar. Bila kita nampak ada kumpulan gangsterism ataupun gangster dekat luar, terus cepat-cepat laporkan kepada polis. Okey?
Alright, sampai sini saja kita punya aktiviti kita untuk hari ini. Cikgu, ya. ganjaran jangan lupa kita berikan kepada Damia yang baru sahaja menjawab bagaimana kalau gangsterism ni kan, wujudkan kumpulan yang harmoni dan laporkan kepada pihak polis, yang mana anda mendapat 2 belon kan daripada cikgu kita. Okey, baiklah cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar, tapi sebelum tu ini apa sebenarnya cikgu? Kaedah 3M ni apa tu? Okey. Pertama kita akan rumuskan dulu, Akmal. Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah kita belajar tentang bully dan gangsterism. Betul. Okey, bully itu adalah satu pihak yang membuat benda tidak baik kepada satu pihak yang lain dan pihak yang lain itu tidak membalas. Itu adalah bully. Kalau balas, Akmal, dia jadi apa? Dia akan jadi apa, cikgu? Nanti dia akan jadi gangsterism lah, cikgu. Dah bergaduh pula. Lepas tu dah sama-sama gaduh nanti. Wah, panjang pula saya punya ni. Kalau dia dah dua-dua membalas tindakan, dia jadi bergaduh lah. Bergaduh. Maksudnya itu bukan kategori bully dah. Betul. Okey. Dan gangsterism adalah kumpulan gangster. Okey. So, seperti yang murid-murid sekalian lihat di skrin, kita ada satu portal untuk kita laporkan bully selain daripada cikgu, ibu bapa dan juga polis. Kita ada portal aduan bully di Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita boleh email dan kita boleh telefon. So, selain daripada itu, kita ada untuk murid-murid di sekolah yang akan datang, kita amalkan kaedah 3M untuk mencegah bully ni, iaitu M yang pertama adalah mengenal bully. Kita tahu kalau kita kena bully, kita terus laporkan. Yang kedua, jauhi bully. Okey, nampak je kena bully, kita jauhkan diri, jangan terjebak dengan kegiatan bully. Dan terakhir sekali, paling penting, kalau kita kena bully atau kita nampak kawan kita kena bully, kita kena laporkan kes bully tu kepada cikgu, kepada kaunselor, kepada ibu bapa dan akhir sekali kepada polis, dan boleh juga kepada portal Kementerian Pelajaran Malaysia. Ya, inilah dia ya. Kalau anda dapat lihat, kita sekarang dah ada banyak medium sebenarnya untuk kita melaporkan kes-kes bully ini. Salah satunya menggunakan daripada portal Kementerian Pendidikan yang ada talian hotline di situ kan, iaitu 03-888-49325, atau anda juga boleh emailkan aduan tersebut. Itu dia kepada laman sesawang yang sedang tertera di kaca TV anda. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat apa yang kita dah belajar untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan kita kali ini. Silakan cikgu. Okey Akmal, secara keseluruhannya kita hendaklah hindari bully dan jangan mengajak kawan untuk bully rakan yang lain, dan jangan wujudkan kumpulan gangster, tak kisah di sekolah ke di luar. Memang tidak ada faedah langsung kepada anda semua. Betul tu. Baik cikgu, sebelum kita mengakhiri kita punya sesi kali ini. Wah, prestasi murid-murid kita kali ini dalam talian cikgu. Imanina, Damia, Aida, Syafiqah, siapa lagi ni? Banyak cikgu. Macam mana prestasi mereka? Okey Akmal, kita kalau seperti yang kita lihat, prestasi mereka adalah sangat-sangat bagus. Sangat-sangat fokus apa yang saya terangkan. Dan dapat menjawab segala soalan yang saya tujukan kepada mereka. Ya, sangat cemerlang cikgu. Ya, sangat cemerlang. Kita tengok ganjaran mereka sangat meriah. Maksudnya mereka sangat fokus dan faham. Ya, terbaiklah. Cikgu, sekiranya kalau ada guru-guru nak buat bahan rujukan, kat mana cikgu? Portal mana Okey Akmal dan murid-murid di studio dan murid-murid sekalian di rumah, kita dah boleh dapatkan bahan-bahan tersebut di portal The5. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Cikgu Intan Baizura, dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Nur Hayati. Dan ini dah murid-murid yang bersama dengan kita dalam talian maupun berada di rumah. Ingat tau, jangan bully. Kalau sekiranya anda bully, jangan senyap-senyap. Sila beritahu kepada pihak yang sepatutnya. Betul, cikgu? Betul, Akmal. Baik, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Inilah dia Menengah Rendah. Assalamualaikum. Bye-bye.